Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Langkah solidariti tanda sokongan negara Brunei Darussalam kepada rakyat Palestin. Ulcer kaki diabetik penyebab 85% pemotongan berkaitan diabetes. Keberkesanan pengendalian kutipan dan pengagihan zakat serta peranan penting sekolah UKAMA sebagai salah satu jati diri negara antara Intipati Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal UKAMA. Pada keberangkatan tersebut, Baginda juga berpeluang meninjau lebih dekat murid-murid sekolah rendah Pulai. Detik-detik manis panjang keberangkatan Baginda itu dimuatkan dalam sorotan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal UKAMA. Firqah Halawatul Aswad dan Firqah Halawatul Zahra masing-masing muncul johan bagi kategori lelaki dan perempuan dalam pertandingan Tausyih kali ke-12 Anjuran Radio Televisyen Brunei RTB. Pertandingan berlangsung petang tadi di Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Pertandingan seumpamanya merupakan salah satu usaha RTB dalam mempelbagaikan projek atau rancangan yang mempunyai nilai-nilai kemasyarakatan amnya dan keagamaan khususnya.
Hadir yang berhormat Pihun Undana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Firqah Halawatul Aswad juga turut memenangi kumpulan terbaik. Objektif pertandingan untuk menjadikan seni nyanyian bercorak keagamaan Islam sebagai salah satu alternatif kaedah berdakwah selaras dengan konsep negara ini sebagai sebuah negara zikir yang berpaksikan konsep Melayu Islam beraja. Lebih 8,000 orang menyertai Steps of Solidarity, a fundraising walk for the Palestinian pagi tadi sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyokong kutipan tabung bantuan kemanusiaan kebangsaan untuk rakyat Palestin di Gaza. Acara berjalan kaki yang bermula dan berakhir di Taman Mahkota Jubli Emas itu dimulakan dengan program subuh bersama di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Antara jemaahnya yang berhormat Pihun Undana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Atur cara termasuk solat subuh berjemaah dan kuliah subuh. Para peserta bagi Acara berjalan kaki lebih 2 km bertujuan menyatukan masyarakat sebagai tanda solidariti dengan rakyat Palestin, menggalakkan keamanan dan memupuk kesedaran. Inisiatif ini juga menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti mengumpulkan dana secara positif bagi semua peringkat umur. Para peserta mengambil peluang menghulurkan derma untuk dana kemanusiaan. Acara ini menekankan kepentingan keamanan, perpaduan dan persefahaman dalam kalangan masyarakat. Muhammad adalah satu perkumpulan yang peaceful, yang aman damai, tapi at the same time kami menunjukkan solidariti pada masa yang sama, mengumpul dana, dan dana ini akan disalurkan kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza yang dibuka oleh pihak kerajaan. Kami datang sini untuk show support dan untuk bagi tahu yang kami bersama mereka. Ini adalah antara salah satu kesempatan untuk rakyat Brunei menunjukkan solidariti. Sementara itu, program Brunei Bersama Palestin, anjuran kumpulan belia Masjid Negara dan Jabatan Hal Ehwal Masjid pula diadakan bagi memberikan kesedaran dan kefahaman mengenai isu-isu kemanusiaan di Palestin. Program yang turut menunjukkan solidariti di kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam itu berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Antara pengisian program ceramah kesedaran mengenai sejarah dan situasi Palestin yang disampaikan oleh Awang Yusof bin Haji Majid, penceramah daripada Kementerian Hal Ehwal Agama. Para pengunjung turut berpeluang berbelanja sambil beramal dengan membeli barang-barang berupa makanan dan cenderahati dengan 100% hasil jualan didermakan kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023. Kami membuat satu saluran untuk menyalurkan keprihatinan masyarakat ini kepada saluran yang betul dan memberi kefahaman yang betul lah, supaya masyarakat mendapat kefahaman tentang isu-isu Palestin yang lebih mendalam, lebih memahami situasi yang berlaku di Palestin sekarang ini, dan juga sebagai peluang supaya masyarakat dapat menanam saham akhirat dengan menyumbang ke tabung dana Palestin. Malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam. Ikuti bahan beritanya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana.
40 murid kelas Al-Quran dan Muqaddam Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pagi tadi diraikan dalam majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di masjid berkenaan di Kampung Lumapas. Bacaan surah Al-Fatihah dikepalai oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diteruskan dengan bacaan khatam dan doa khatam. Majlis merupakan anjuran takmir Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Tazkirah bertajuk Surah Al-Mulk mengisi acara malam munajat anjuran Kementerian Halal Ugama secara dalam talian semalam. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Timbalan Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Tazkirah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Taqwa Islamiah, antara lain menyentuh mengenai kelebihan surah Al-Mulk yang dapat memohon syafaat bagi pembacanya sehingga dosanya diampunkan. Acara turut diimarahkan oleh Ahli Persatuan Bahasa Arab Brunei, warga Kupu SB, belia-belia, jawatan kuasa takmir dan jemaah serta belia masjid Kampung Sungai Hancing serta Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi Ketua Kampung Lumut 2, Kampung RPN Lumut Kawasan 2 dan Kampung RPN Lumut Kawasan 3 Mukim Liang diadakan hari ini. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Rendah Sungai Tali, Lumut, Daerah Belaid. Calon tunggal Ketua Kampung Lumut 2 ialah Haji Khairdon bin Haji Dahlan, berusia 54 tahun dan ketika ini selaku pemangku Ketua Kampung Lumut 2. Calon bagi jawatan Ketua Kampung RPN Lumut Kawasan 2 ialah Awang Abdul Hafiz Idris bin Haji Marmin, berusia 41 tahun. Manakala calon tunggal bagi jawatan Ketua Kampung RPN Lumut Kawasan 3 ialah Awang Muhammad Rosli bin Haji Jais, berusia 48 tahun. Hadir Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku Pegawai Daerah Belaid. Selamat. Majlis mempersilakan. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk Mukim Keriam diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk ialah Awang Muhammad Dandrawi bin Haji Awang Nasar, berumur 31 tahun yang meraih 91 undi bersetuju. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku Pegawai Daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Pusat Dakwah Islamiah melalui Unit Dakwah Daerah Belaid pagi tadi mengadakan kunjungan muhibah ke Rumah Panjang Teraja sebagai salah satu usaha ke arah mengembangkan dakwah Islam kepada masyarakat bukan beragama Islam. Rombongan diketuai oleh Hajah Zunainah binti Haji Gunung, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian aktiviti yang dikendalikan oleh penghuni Rumah Panjang Teraja termasuk tarian, menganyam dan pameran kraf tangan serta adat dan aktiviti cabaran sumpit. Melalui aktiviti seumpamanya memberi pendedahan kepada adat dan budaya serta mengeratkan silaturahim dan perpaduan di antara Pusat Dakwah Islamiah dan penghuni-penghuni Rumah Panjang Teraja. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan. Sempena Hari Diabetes Sedunia, Kementerian Kesihatan pagi tadi menganjurkan simposium diabetes fokus kepada penyakit kaki diabetes untuk profesional kesihatan. Simposium berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi.
Dalam ucapannya, Dr. Dayang Nur Syazwani binti Haji Mat Saleh, pemangku pakar perubatan endokrin, Pusat Endokrin, Hospital Raja Isteri, Pengiraan Anak Saleha, antara lain berkata diabetes mengakibatkan komplikasi makro dan mikrovaskular terutama apabila ia tidak dikawal dengan baik atau dalam kes-kes yang lama. Katanya 85% pemotongan berkaitan diabetes berpunca daripada ulcer kaki diabetik. Melalui simposium seumpama ini, profesional penjagaan kesihatan akan dapat mengesan, merawat dan menguruskan penyakit kaki diabetes dengan lebih cekap tanpa berlengah. Simposium itu dihadiri 180 peserta terdiri daripada doktor, jururawat dan profesional kesihatan bersekutu. Jawatan Kuasa Majlis Perundingan Kampung MPK Senukuh pagi tadi menganjurkan tamu bulanan Kampung Senukuh diadakan di Balai Raya Orang Kaya Sura Haji Tuba Kampung Senukuh, Mukim Labu Temburong. Penganjurannya memberikan peluang buat para penduduk kampung untuk meningkatkan perekonomian. Sebanyak 21 petak jualan disediakan yang menawarkan pelbagai jenis makanan dan minuman serta hasil produk-produk kampung. Antara objektif utama acara mengeratkan silaturahim serta meningkatkan perpaduan dalam kalangan penduduk kampung. Banyak kebaikan ikut bertamu di Senukuh ini kerana selain daripada menjana ekonomi, menambah pendapatan bagi penduduk-penduduk kampung, sambil-sambil beramal mesra, ini membagi peluang untuk orang-orang luar mengenali kampung Senukuh ini jualah. Harapan besar lah bagi kami kalau boleh diadakan cadangan daripada masyarakat yang ini, kalau boleh 2 minggu sekali pun ada baik sekali lah. Sebabnya barang-barang yang dia nutuk dibeli itu jadinya dah sampai makan masa sebulan. Jadinya kalau 2 minggu sekali barang itu boleh digunakan lagi. Separuh jalan di Simpang 40 persimpangan Jalan Sungai Akar kini ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja mengubah suai simpang untuk pemasangan lampu isyarat. Menurut siaran akhbar Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan separuh jalan tersebut ditutup sehingga Ahad 24 Disember 2023 tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati di kawasan berkenaan. Lebih 1,000 peserta menyertai larian amal anak adalah anugerah sempena Hari Kesedaran Autisme Sedunia 2023. Larian amal berlangsung pagi tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Larian terbahagi kepada 5 kategori. Pelepasan kategori larian 5 km terbuka lelaki disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Manakala Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menyempurnakan pelepasan kategori larian 5 km terbuka wanita. Larian dihasrat untuk mengumpulkan dana akan disalurkan kepada Semata Brunei, Tabung Ikhlas dan Tabung Pendidikan Khas. Kejohanan badminton peringkat akhir antara jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kesihatan menutup tirainya semalam. Kejohanan berlangsung di Peak Club Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dimenangi oleh Jabatan Perkhidmatan Makmal, manakala Jabatan Perkhidmatan Pergigian dan Hospital Raja Isteri, Pengiraan Anak Saleha masing-masing berada di tempat kedua dan ketiga. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pagi tadi mengadakan acara BRISWALK. Diadakan bersempena sambutan Hari Peladang Petani Peternak dan Nelayan ke-13, acara berlangsung di Pusat Agribisnes Rimba Gadong. Antara menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Acara BRISWALK sejauh 3 km. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Kejohanan bola jaring antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-30 tahun 2023 berakhir petang tadi. Perlawanan akhir bagi kejohanan tersebut berlangsung di Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dalam kategori veteran, Johan disandang oleh Kementerian Pembangunan, manakala bagi kategori terbuka dimenangi oleh Kementerian Pendidikan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Haji Zeti Sufina, binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Penganjuran kejohanan antara lain sebagai projek pembangunan sukan bola jaring jangka masa panjang dan berterusan. Di samping itu, ia juga dihasrat dapat meningkatkan kerjasama dan persefahaman dalam kalangan pegawai di bawah kementerian masing-masing dalam memajukan mutu sukan bola jaring di negara ini. Majlis Perundingan Kampung Penanjung dengan kerjasama Shani Event Management semalam menganjurkan acara Beach Night Run disertai oleh 180 peserta dari dalam dan luar negara. Larian diadakan di Pantai Pesiaran Pangkalan Pinang, Kampung Penanjung, daerah Tutong. 4 kategori dipertandingkan. Larian sejauh 22 km melalui beberapa kawasan kampung dan pesisir pantai. Guyanus Salagan dari Sabah dan Erin masing-masing menjuarai bagi kategori lelaki dan wanita veteran 50 tahun ke atas. Manakala Muhammad Azrul bin Haji Awang Aji dan Diana Siu masing-masing memenangi kategori lelaki dan wanita terbuka 49 tahun ke bawah. Hadiah disampaikan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen Liga Super Brunei 2023, 2 perlawanan berlangsung semalam yang menyaksikan Kota Ranger FC dan Indra SC berjaya mencatatkan kemenangan. Dalam perlawanan di Kompleks Sukan Berakas, Kota Ranger FC menang 4-1 ke atas Wijaya FC. Sementara di Kompleks Sukan Tutong, Indra SC pula berjaya menewaskan Majlis Sukan Pasukan Polisi Raja Brunei 2-1.